Alhamdulillah, inspirasi daripada Lomba Tahani adalah hari ulang tahun Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang ke-30 tahun. Di mana Baginda Ke-Bawah Yang Maha Mulia menyampaikan titah sempena hari keputaran Baginda ke-46 tahun pada 15 Julai 1982 untuk Baginda mau membuat satu institut tahfiz. Jadi setelah 30 tahun kemudian Abi Samba dan Ustaz Amin adalah bagian Quran yang swasta lah ni orang katanya. Jadi apakah cara untuk kami boleh menyahut titah Bawah itu untuk untuk menjadikan hafazan Al-Quran itu lebih boleh diakses oleh orang ramai lagi. Jadi di sanalah inspirasi kami ini untuk membuat hafazan itu boleh dicapai oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Karena alhamdulillah menurut statistik di Brunei jumlah khatam Al-Quran tahfiz 30 juz itu sebanyak dari tahun 1993 116, dari tahun 2003 363, dan alhamdulillah hari ini ada 687 pelajar sudah menghafaz 30 juz Al-Quran. Inspirasi yang benar-benar ialah beberapa warga Brunei Darussalam adalah kategori C. Kategori C ini adalah orang luar yang menjadi pelajar di Institut Tahfiz seminggu sekali, dan mereka berjaya menjadi seorang al-hafiz. Itu yang orang ramai dah tahu ni. Jadi kami macam kalau mereka bila mereka menjadi seorang al-hafiz itu, if dorang boleh, kenapa indah orang masyarakat lain boleh? Dalam ayat Quran katakan kami menurunkan ayat Quran itu untuk kamu hafal. Jadi kami berharap dengan adanya platform yang kami buat ini, insyaallah lebih ramai lagi orang akan hafal Quran. Lebih ramai lagi orang. Ini yang saya pesan untuk diri saya lah yang masih lemah ni, untuk lulus ujian tasmik hafaz Al-Quran. Kerana Kerajaan Ke-Bawah Yang Maha Mulia memberikan satu inisiatif yang luar biasa, iaitu siapa khatam 10 juz ada ilawannya RM200. Yang 20 juz 400, yang 30 juz 1000. Jadi di mana tah lagi ketanikan ambil peluang ni. Bukan kerana duitnya, kerana Ke-Bawah Yang Maha Mulia bagi ketani motivasi untuk hafal Al-Quran. Jadi tani sebagai rakyat perlu sahut dah Ke-Bawah itu maksud saya. Dalam kaedah hafazan tradisional ini, sememangnya di Brunei ini ramai yang berjaya untuk melahirkan para hufaz yang berkualiti. Namun terdapat cabaran dan kekurangan yang boleh diperbaiki supaya ia lebih relevan dengan keperluan semasa. So cabarannya adalah dengan pendekatan yang kurang interaktif. So dengan kaedah hafazan yang tradisional, ia kurang menggunakan alat bantu. So ia dengan guru sama murid saja. So jadi ia penyesuaiannya adalah menggabungkan teknologi itu seperti menggunakan aplikasi ataupun melihat video pengajaran menggunakan kaedah hafazan untuk menjadikan proses hafazan itu lebih menarik. So begitu juga dengan kesukaran menyesuaikan kaedah hafazan dengan pelbagai gaya pembelajaran. Tani semua ada yang memerlukan visual, ada yang memerlukan auditory. So untuk membantu mereka menghafal, kadang kita boleh menggunakan kaedah seperti pembelajaran berasaskan audio ataupun macam rakaman dari guru-guru kah, rakaman dari YouTube kah, dari Korea. Atau juga dengan menggunakan gambar ataupun untuk memenuhi keperluan individu. Kali antara cabaran yang paling sukarlah bagi seorang penghafal adalah konsistensi. Konsistensi untuk murajaah, iaitu mengulang hafazan. Kalau hafazan ini mudah lupa kalau tanpa sistem murajaah yang teratur. So tani mesti membuat jadual murajaah. Kalau kan masa ni kan dunia digital sudah. So tani boleh menggunakan teknologi untuk membuat jadual-jadual supaya tani akan menghafal itu dengan konsisten. Dalam kaedah hafazan tradisional ini sebenarnya ia bersifat fleksibel. Ia tidak statik. Tani boleh diubah sesuai, tapi cuma pendekatannya saja. Tani boleh ubah sesuai mengikut keperluan dan tahap kemampuan individu itu. So contohnya macam pemula, fokus utamanya adalah menguasai asas hafazan, iaitu macam
sebelum dorang menghafal, dorang mesti tahsin dulu, memperbetulkan bacaan terlebih dahulu, luruskan tajwidnya, makhrajnya mesti betul. So baru mula dengan hafazan supaya hafazannya tu tidak macam indah salah lah. Al-Quran kan dia boleh salah. Untuk manakala dengan penghafaz lanjutan, ya fokus utama dorang sudah hafal, anak-anak sudah sedia hafal, tapi dorang fokus utama dorang adalah memperkuatkan hafalannya dengan melalui murajaah secara konsisten. Dalam kaedah hafazan ini boleh digunakan untuk semua kumpulan. So ia hanya untuk diubah sesuai saja dengan kaedah hafazan yang mengikut kemampuan individu itulah. Dengan sedikit penambahbaikan, kaedah ini boleh memberi manfaat kepada semua peringkat umur dan semua individu yang lain. Alhamdulillah, dengan tadi mengetahui macam-macam kaedah yang telah disebutkan, adalah tergantung kepada masing-masing untuk mencubalah. Kalau tadi manggil namanya R&D, Research and Development. Tapi pada pandangan pribadi saya, ngafal yang platform yang kami sediakan ini, alhamdulillah ia boleh diakses 24 jam di mana saja kita berada. Untuk dilahirkanlah platform itu untuk orang ramai boleh akses, dan video yang direkam itu bukan orang biasa lah, orang yang mempunyai tauliah di bawah Majlis Ulama Islam Brunei, dan semua video itu telah diluluskan di bawah Pusat Dakwah Islamiyah. Jadi kami jagalah. Dan juga mereka ni mempunyai guru-guru yang berbeza di Mahat Hafiz juga. Jadi alhamdulillah kami berharap nanti kalau orang pakai kaedah-kaedah itu dicuba dulu, dan sesuai cuba yang lagi yang lain. Banyak kaedah yang available untuk kita cuba, dan insyaallah mudah-mudahan ini jadi penyebab lah, asbab untuk lebih meramaikan lagi, melahirkan lebih ramai lagi generasi hufaz di bumi Darussalam. Alhamdulillah, inspirasi daripada lomba tahani adalah hari ulang tahun Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Hajjaz Nabokiyah yang ke-30 tahun. Di mana Baginda ke bawah Yang Maha Mulia menyampaikan titah sempena hari keputaran Baginda ke-46 tahun pada 15 Julai 1982 untuk Baginda mau membuat satu institut tahfiz. Jadi setelah 30 tahun kemudian, Abi Samba dan Ustaz Amin adalah bagian Quran yang swasta lah ni orang katanya. Jadi apakah cara untuk kami boleh menyahut titah bawah dulu itu untuk menjadikan hafazan Al-Quran itu lebih boleh diakses oleh orang ramai lagi. Jadi di sanalah inspirasi kami ini untuk membuat hafazan itu boleh dicapai oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Kerana alhamdulillah menurut statistik di Brunei, jumlah khatam Al-Quran tahfiz 30 juz itu sebanyak dari tahun 1993 116, dari tahun 2003 363, dan alhamdulillah hari ini ada 687 pelajar sudah menghafaz 30 juz Al-Quran. Inspirasi yang benar-benar ialah beberapa warga Darussalam adalah kategori C. Kategori C ini adalah orang luar yang menjadi pelajar di Institut Hafiz seminggu sekali, dan mereka berjaya menjadi seorang Al-Hafiz. Itu yang orang ramai dah tahu ni. Jadi kami macam kalau mereka bila mereka menjadi seorang Al-Hafiz itu, if dorang boleh, kenapa indah orang masyarakat lain boleh? Dalam ayat Quran katakan kami menurunkan ayat Quran itu untuk kamu hafal. Jadi kami berharap dengan adanya platform yang kami buat ini, insyaallah lebih ramai lagi orang akan hafal Quran. Lebih ramai lagi orang. Ini yang saya pesan untuk diri saya lah yang masih lemah ni, untuk lulus ujian tasmik hafaz Al-Quran. Kerana kerajaan ke bawah Yang Maha Mulia memberikan satu inisiatif yang luar biasa, iaitu siapa khatam 10 juz ada ilawannya RM200. Yang 20 juzuk 400, yang 30 juz 1000. Jadi di mana tah lagi ketanikan saya ambil peluang ni. Bukan kerana duitnya, kerana ke bawah Yang Maha Mulia bagi ketani motivasi untuk hafal Al-Quran. Jadi kita ni sebagai rakyat perlu sahut dah bawah itu maksud saya. Dalam kaedah hafazan tradisional ini, sememangnya di Brunei ini ramai yang berjaya untuk melahirkan para hufaz yang berkualiti. Namun terdapat cabaran dan kekurangan yang boleh diperbaiki supaya ia lebih relevan dengan keperluan semasa. So cabarannya adalah dengan pendekatan yang kurang interaktif. So dengan kaedah hafazan yang tradisional, ia
kurang menggunakan alat bantu. So ia dengan guru sama murid saja. So jadi ia penyesuaiannya adalah menggabungkan teknologi itu seperti menggunakan aplikasi ataupun melihat video pengajaran menggunakan kaedah hafazan untuk menjadikan proses hafazan itu lebih menarik. So begitu juga dengan kesukaran menyesuaikan kaedah hafazan dengan pelbagai gaya pembelajaran. Tadi semua ada yang memerlukan visual, ada yang memerlukan auditory. So untuk membantu mereka menghafal. Kadang kita boleh menggunakan kaedah seperti pembelajaran berasaskan audio ataupun macam rakaman dari guru-guru kah, rakaman dari YouTube kah, dari Korea. Atau juga dengan menggunakan gambar ataupun untuk memenuhi keperluan individu. Kali antara cabaran yang paling sukarlah bagi seorang penghafal adalah konsistensi. Konsistensi untuk murajaah, iaitu mengulang hafazan. Ya, kalau hafazan ini mudah lupa kalau tanpa sistem murajaah yang teratur. So, tani mesti membuat jadual murajaah. Kalau kan masa ini kan dunia digital sudah. So tani boleh menggunakan teknologi untuk membuat jadual-jadual supaya tani akan menghafal itu dengan konsisten. Dalam kaedah hafazan tradisional ini sebenarnya ia bersifat fleksibel. Ia tidak statik. Tani boleh diubah sesuai, tapi cuma pendekatannya saja. Tani boleh ubah sesuai mengikut keperluan dan tahap kemampuan individu itu. So contohnya macam pemula, fokus utamanya adalah menguasai asas hafazan, iaitu macam sebelum diorang menghafal, diorang mesti tahsin dulu, memperbetulkan bacaan terlebih dahulu, luruskan tajwidnya, makhrajnya mesti betul. So baru mula dengan hafazan supaya hafazannya itu tidak indah salah lah. Al-Quran kan dia boleh salah. Untuk manakala dengan penghafaz lanjutan, ya fokus utama dorang sudah hafal, anak sudah sedia hafal, tapi dorang fokus utama dorang adalah memperkuatkan hafalannya dengan melalui murajaah secara konsisten. Dalam kaedah hafazan ini boleh digunakan untuk semua kumpulan. So ia hanya untuk diubah sesuai saja dengan kaedah hafazan yang mengikut kemampuan individu itulah. Dengan sedikit penambahbaikan, kaedah ini boleh memberi manfaat kepada semua peringkat umur dan semua individu yang lain. Alhamdulillah, dengan tadi mengetahui macam-macam kaedah yang telah disebutkan, adalah tergantung pada masing-masing untuk mencubalah. Kalau tadi manggil namanya R&D, Research and Development. Tapi pada pandangan pribadi saya, ngafal yang platform yang kami sediakan ini, alhamdulillah ia boleh diakses 24 jam. Di mana saja kita berada. Untuk dilahirkanlah platform itu untuk orang ramai boleh akses. Dan video yang direkam itu bukan orang biasa lah, orang yang mempunyai tauliah di bawah Majelis Ulama Islam Brunei, dan semua video itu telah diluluskan di bawah Pusat Dakwah Islamiyah. Jadi kami jagalah. Dan juga mereka ni mempunyai guru-guru yang berbeza di Mahat Hafiz juga. Jadi alhamdulillah kami berharap nanti kalau orang pakai kaedah-kaedah itu dicuba dulu, dan sesuai cuba lagi yang lain. Banyak kaedah yang available untuk kita cuba, dan insyaallah mudah-mudahan ini jadi penyebab lah, asbab untuk lebih meramaikan lagi, melahirkan lebih ramai lagi generasi hufaz di bumi Darussalam ini.